Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, pelajaran kita seterusnya adalah tentang konsep laju, hal laju dan pecutan. Okay, buku teks muka surat 172 dan 173. Okay, secara ringkasnya, cikgu nak ingin faham dulu konsep laju, hal laju dan pecutan dulu. Okay, untuk laju, apa maksud laju? Jumlah jarak yang dilalui bahagi masa. Hal laju adalah sesaran per masa. Pecutan adalah perubahan hal laju atau dikatakan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. So, kita ada kiraan nanti kita tengok kiraan baru kamu faham ya. Okey. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu tengok dulu buku teks muka surat 172 dan 173. Di situ ada satu soalan. Bila kamu tengok soalan tu, kamu tengok kiraan dia, kamu akan faham macam mana nak mengira laju, hal laju dan pecutan. Okey, kamu tengok dulu muka surat 172 dan 173 nah. Sebarang masalah, okey, boleh hubungi cikgu. Okey. Tajuk seterusnya adalah inisial, itu buku teks muka surat 178. Cikgu bagi contoh di sini nah. Penumpang dalam kereta terhumban ke hadapan apabila kereta yang sedang bergerak tiba-tiba brake. Betul tak? Kalau kita sedang menaiki kereta, tiba-tiba kereta tu brake, kita akan bergerak ke depan. Betul tak? Tiba-tiba kita terhumban ke depan. Okey, contoh yang kedua, cardboard disentak dengan cepat, duit shilling jatuh ke dalam gelas. Biasa tak kamu buat aktiviti macam ni? Okey, ini katakan gelas, atasnya ada cardboard, ini duit shilling. Kita tarik cardboard ni, duit ni akan jatuh ke sini. Betul tak? Okey, itulah yang kita katakan inisial. Okey, sekarang bila kita dah tengok dua contoh ni, okey, baru kita boleh faham inisial. Apa dia inisial? Apakah inisial? Inisial adalah kecenderungan sesuatu jasad itu mengekalkan kedudukan asalnya. Okey, mengekalkan kedudukan asalnya. Kecenderungan sesuatu jasad. Contoh, tadi jasad yang tadi kan, kita sedang duduk dalam kereta. Kereta tu sedang bergerak ke hadapan. Tiba-tiba brake. Bila brake, kita akan ke depan juga sebab kita nak mengekalkan kedudukan asal kita. Kedudukan asal kita apa? Bergerak ke depan kan? Sebab kereta bergerak ke depan. Tiba bila kereta brake, kita tetap nak ke depan sebab kita mengekalkan kedudukan asal. Okey, yang kedua, cuba tengok ni. Duit shilling ni jasad lah. Jasad ni duduk sini. Dia duduk tengah-tengah ni. Bila kita tarik cardboard ni, dia tak ikut cardboard ni. Dia akan jatuh ke bawah. Ikut masuk dalam gelas ni. Kenapa? Dia nak mengekalkan kedudukan asalnya. Jadi, inisial bermaksud kecenderungan suatu jasad mengekalkan kedudukan asalnya. Ingat ni ya. Okey. Ada dua jenis inisial, iaitu inisial penghun dan inisial bergerak. Baik. Inisial bergerak ni adalah contoh ni. Contoh penumpang ni. Contoh penumpang. Inisial penghun pula contoh cardboard ni. Contoh cardboard. Okey. Jadi yang penting kamu kena ingat yang ni. Semakin besar jisim, semakin besar inisial. Tolong ingat yang ni. Okey. Semakin besar jisim, semakin besar inisial. Okey. Disebabkan inisial lah, maka kereta direka khas seperti kereta kena ada beg udara, kena ada alas kepala, kena ada tali pinggang. Untuk apa? Untuk keselamatan. Okey. Ingat balik, inisial apa dia? Kecenderungan satu jasad mengekalkan kedudukan asalnya. Okey, cuba tengok. Kereta bergerak ke hadapan kan? Okey, tiba-tiba kalau berlaku kemalangan, beg udara ni lah yang akan mengurangkan inisial tu supaya kita tak terhumban ke depan jauh sangat. Kalau tak ada beg udara, kita mungkin terhumban sampai ke cermin kereta depan. Sebab kita ada inisial gerakan, iaitu inisial yang ke hadapan. So, ada beg udara dia tahan kita daripada terhumban ke depan. Macam tu juga alas kepala, okey, dan juga tali pinggang keledar. Okay, tengok next. Okey, tajuk yang seterusnya adalah momentum. Okey, momentum. Okey, cikgu nak kamu ingat ni, momentum adalah jisim kali hal laju. Ini formula dia. Okey, contoh yang apa yang menggunakan momentum adalah pelantak cerucuk. Tahu tak pelantak cerucuk ni apa? Kita tengok tak bila orang nak buat
rumah, bangunan tinggi. Dia ada satu yang pelantak cerucuk yang dia tanam konkrit besi dalam tanah, yang dia ketuk bunyi, dia akan bunyi kuat dia ketuk besi masuk dalam tanah. Okey, itu pelantak cerucuk. Okey, peluru senapang. Okey, peluru yang keluar pada senapang dia bergerak laju, dia ada momentum. Okey, momentum yang besar. Lori mempunyai momentum lebih besar. Lori momentum lebih besar berbanding kereta. Kenapa lori momentum lebih besar? Kerana lori ni GC dia lebih besar. Bila GC lebih besar, momentum besar. Tengok ni formula ni. GC besar, momentum akan besar. Kalau laju besar pun momentum akan besar. Dia berkadar terus. Okey. Baik, oleh kerana momentum, maka kehidupan kita hari ini, kalau kita mereka kereta, kita kena reka kereta yang bahagian belakang dan depan yang mudah remuk, mengurangkan momentum. Okey, kita kena ada bahagian belakang, depan yang mudah remuk, yang panjang panjang. Okey, kita kena ada bahagian belakang dan depan kereta yang mudah remuk, yang panjang. Tengok balik buku teks. Okey, maksud cikgu macam ni. Kereta lah, cikgu tak pandai lukis Okey, maksud cikgu ini kita katakan bahagian hadapan dan bahagian belakang yang mudah remuk, yang panjang. Kenapa panjang? Bila panjang, dia mengurangkan kecederaan kita dalam ni. Okey, cikgu bagi yang ringkas-ringkas supaya kamu senang faham dulu Okey, tajuk ketiga seterusnya adalah tekanan. Okey, tekanan formulanya adalah daya peluas. Ingat ini pula, ini bahagi ini daya peluas. Okey, aplikasi tekanan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita hari-hari menggunakan tekanan. Contoh, mata pisau yang tajam mempunyai tekanan yang tinggi, jadi senang memotong. Betul tak? Kasut bukan tumit. Okey. Tumit tinggi mempunyai tekanan tinggi, jadi sakit apabila memakai. Tapak kasut peluncur ais mempunyai tekanan rendah, jadi bergerak atas. Jadi dia senang bergerak atas ais. Jadi senang bergerak atas ais. Tali beg sekolah yang besar mempunyai tekanan yang rendah. Okey, jadi tidak sakit apabila menggalas. Okey, saya akan bezakan tali beg ni Okey, ni tali beg yang besar, ini tali beg yang kecil. Bila kita galas tali beg yang besar macam ni, sakit tak bahu kita? Tak sakit kan? Sebab tekanan yang rendah. Kalau macam ni, kita sakit sebab tekanan tinggi. Sebab dia bergantung pada luas. Okey, kamu tengok balik, ulang balik pisau yang tajam. Okey, mata pisau macam ni tajam, berbanding dengan mata pisau yang kita kata tak tajam macam ni. Okey, yang ni luas dia besar. Okey, yang ni luas dia kecil. Kalau luas kecil, dia menghasilkan tekanan yang besar. Kalau luas dia besar, dia bila bahagi dia menghasilkan tekanan yang kecil. Okey, jadi mata pisau ni oleh kerana saiz dia ni kecil, maka dia menghasilkan tekanan yang tinggi. Cikgu bercontoh katalah daya 10. Okey, luas yang ni katalah 2. Luas yang ni kata 4. Cuba kita tengok. Okey, cuba bahagi tengok. Ini kita dapat 5. Ini kita dapat apa? Berapa kali lebih kurang kalau 4 kali 2 8. Okey, kita dapat 2 something lah, 2.5 katakan. Okey, baik. Yang mana besar? Yang ni kan. So, kalau kita pakai pisau ni, dia dapat tekanan 5. Kalau pakai pisau ni, dia dapat tekanan 2.5. Mana tekanan tinggi? Yang ni kan. Jadi, yang mata pisau tajam ni tekanan tinggi, maka senanglah kita potong. Okey, cuba tengok kasut tumit tinggi. Okey, kasut tumit tinggi, tumit kasut tu dah tajam kan, kecil. Jadi luas dia kecil, dia menghasilkan tekanan yang tinggi, jadi sakit kita memakainya. Okey, next. Okey, baik. Cikgu tak mau pergi lagi lah tajuk soalnya
Cik nak kau faham ni sampai tajuk tekanan. Okey, selamat belajar.